Mahathir dan Anwar sepakat kembalikan mandat rakyat. Dalam satu kenyataan bersama, Mahathir dan Anwar menegaskan bahawa 2 tahun lalu mereka berdua tidak berputus asa membawa suara rakyat. Dua tokoh besar politik negara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mencapai kata sepakat menolak perbezaan, sengketa dan kemelut demi rakyat. Dalam satu kenyataan bersama, Mahathir dan Anwar menegaskan bahawa 2 tahun lalu mereka berdua tidak berputus asa membawa suara rakyat. Kami sudah berusia, masa kami sudah tidak lama. Namun semangat perjuangan kami masih marak dalam jiwa setiap anak muda yang mengimpikan reformasi. Masanya telah tiba untuk kita bangkit semula dan berusaha mengembalikan mandat rakyat ke pihak yang sepatutnya, kata ahli Parlimen Langkawi dan Port Dickson itu dalam kenyataan yang dikeluarkan sempena ulang tahun kedua kemenangan Pakatan Harapan. Kedua-dua pemimpin itu turut menegaskan mereka tidak mengiktiraf kerajaan yang ada hari ini kerana ia ditubuhkan tanpa mendapat mandat rakyat. Hujah mereka, kerajaan Perikatan Nasional yang ditubuhkan secara rundingan itu tidak diperoleh secara sah menurut kertas undi di dalam pilihan raya. Kami tidak sanggup untuk menggadaikan moral dan etika kami untuk menyokong kerajaan hari ini, kata keduanya. Mahathir dan Anwar turut mengimbau ketika 22 bulan Pakatan Harapan PH mentadbir negara dengan mendakwa telah melakukan reformasi dan institusi. Mereka berdua turut mendakwa ketika pemerintahannya PH memastikan demokrasi itu subur dan salah satunya ialah kebebasan bersuara yang tidak pernah rakyat miliki sebelum ini. Jika rakyat bersuara, wakil rakyat harus sahut dan tiada seorang pun dihalang bersuara dengan alasan tindakan undang-undang. Kebebasan bersuara itu antara hadiah paling besar buat negara 2 tahun yang lalu. Rakyat sedar bahawa tanggungjawab mentadbir negara ini adalah tanggungjawab bersama dan ahli parlimen hanyalah sekadar wadah yang membawa suara rakyat, jelas Mahathir dan Anwar. Namun jelas Mahathir dan Anwar, mandat yang diberikan rakyat pada Pakatan Harapan akhirnya dijatuhkan pada Februari lalu tatkala wabak COVID-19 mula melanda negara. Kerajaan hari ini sanggup berbuat apa saja untuk mengumpul kuasa. Jawatan besar mula diagih, kuasa dan pangkat terus ditagih, kata keduanya. Mahathir dan Anwar juga mengingatkan bahawa tarikh 9 Mei harus diingat sebagai tarikh keramat mengangkat nasib dan masa hadapan rakyat serta melawan ketidakadilan dalam negara. 9 Mei 2018 bukanlah satu peristiwa untuk memperingati penyatuan Mahathir atau Anwar, tegas dua pemimpin itu. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Usaha bawa usul tak percaya pada Muhyiddin mungkin gagal. Tahyuddin Hassan berkata hanya urusan kerajaan akan diutamakan dalam sidang selama sehari itu. Ia selepas penegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Tahyuddin Hassan bahawa hanya urusan kerajaan akan diutamakan dalam sidang selama sehari itu. Tahyuddin berkata, urusan lain yang tertunggak seperti usul anggota parlimen yang tidak sempat dibahas akan dibawa ke sidang seterusnya pada 13 Julai. Dalam sidang media hari ini, Tahyuddin menjelaskan perjalanan sidang Dewan Rakyat tersebut yang merupakan kali pertama sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional PN dan dipendekkan ekoran wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Agong akan merasmikan persidangan. Kemudian Dewan akan bersidang untuk menyelesaikan urusan-urusan kerajaan. Urusan kerajaan sahaja kemudian ditangguhkan menurutnya. Urusan kerajaan akan didahulukan. Kerajaan ada beberapa urusan seperti usul dan RUU. Katanya apabila ditanya jika usul lain akan turut dibahaskan. Peraturan 15 dalam kurungan 1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat menyatakan urusan kerajaan perlu diutamakan berbanding urusan-urusan lain. Tahyuddin berkata lagi kerajaan akan membentangkan 4 usul pengisytiharan anggota Parlimen Port Dickson Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, pelantikan seorang anggota Parlimen Pembangkang untuk mempengerusikan jawatan kuasa kira-kira awam PSC, pelantikan jawatan kuasa terpilih Parlimen dan penangguhan perbahasan titah yang di Pertuan Agong.
Jawatan kuasa terpilih itu akan menggantikan jawatan kuasa terpilih parlimen sedia ada. Kerajaan PN juga akan membentangkan 2 rang undang-undang RUU untuk bacaan pertama, iaitu RUU Perbekalan Tambahan 2016 dan RUU Perbekalan Tambahan 2020. Bacaan kedua dan ketiga serta perbahasan titah yang di Pertuan Agong akan dibawa ke sidang Julai nanti. Taqiyuddin tidak menyatakan tempo perjalanan sidang pada hari tersebut, tetapi berkata ia akan bermula pada pukul 10 pagi dan tanpa rehat tengah hari. Berkenaan usul yang ingin dibawa mana-mana anggota parlimen, beliau berkata ia bergantung kepada Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof. Kalau usul diterima untuk sidang ini dan dibenarkan bahas, ia akan dibahas pada sidang ini. Katakanlah usul itu tidak dibahaskan pada sidang ini, ia akan dibawa pada sidang akan datang, katanya lagi ketika ditanya berkenaan perkara itu. Beliau menegaskan kerajaan tidak masuk campur dalam keputusan yang dibuat Muhammad Arif berkenaan sama ada untuk menerima atau menolak usul yang dibawa anggota parlimen. Berkenaan gesaan pembangkang agar sidang dilanjutkan lebih lama, Taqiyuddin menegaskan ia tidak disarankan kerana wabak COVID-19. Sementara itu, tak nak semula nasi PH. Jika dihangat-hangat dan dipanas-panas setiap hari, nasi itu sudah tidak sedap. Itu pun kalau tidak basi, kata Hasan Karim. Pada hemat saya, Pakatan Harapan PH yang kini terdiri hanya 3 parti, iaitu PKR, DAP dan Amanah tidak perlu taksub untuk merebut semula kerajaan secara usul-usul di parlimen. Cara yang terbaik ialah mendapatkan semula mandat rakyat melalui peti undi. Pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak sampai 3 tahun lagi. Kerajaan PH tumbang pada 24 Februari 2020. Angkara pengkhianatan bermula dari dalam PH itu sendiri. Nasi sudah jadi bubur. Biarlah dia jadi bubur. Dulu PH gabungan 4 buah parti. Kini PH tinggal 3 buah parti saja. Ada hikmahnya, katanya. Nasihat saya ialah supaya PH tak nak nasi semula. Kali ini biar dia betul-betul jadi nasi dan tidak jadi bubur lagi. PH pun sudah umumkan Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang di parlimen. Speaker Dewan Rakyat pun sudah terima. Ini permulaan yang baik. Rakyat nampak siapa yang mengetuai PH sekarang ini. Tidak mengapa, menjadi pembangkang ketika ini sabar sedikit. PRU15 tidak lama lagi. Lebih baik jadi kerajaan semula dengan mendapat mandat baru dan segar dari rakyat daripada jadi kerajaan melalui usul-usul di parlimen. Seperti makanan yang berlebihan di rumah kita, jika dihangat-hangat dan dipanas-panas setiap hari, sudah tidak sedap lagi kalaupun tidak basi. Kerajaan secara usul-usul ini tak bertahan lama, majoritinya kecil dan tidak stabil. Bila-bila masa boleh tumbang semula. Selama ini pun PH adalah pembangkang. Jadilah pembangkang yang membina dalam tempoh sekarang ini. Berusaha semula untuk jadi kerajaan melalui proses pilihan raya. Itu lebih bermakna. PH tak perlu meroyan sangat hendak jadi kerajaan semula. Pemimpin-pemimpin utama PH perlu yakin bahawa PH mempunyai banyak perkara positif untuk menang besar dalam PRU15 akan datang. Lupakanlah jawatan-jawatan menteri yang sudah terlepas itu. Tumpukan kepada kerja-kerja politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kebajikan untuk dapatkan semula sokongan rakyat. Saya senaraikan di sini 5 perkara yang PH mempunyai kelebihan berbanding Perikatan Nasional PN. 1. PH sebuah gabungan parti politik yang bersifat pelbagai kaum dan pelbagai agama. Ia mencerminkan rupa bentuk rakyat Malaysia keseluruhannya, manakala PN pula gabungan parti politik satu kaum dan satu agama sahaja. Ia mencerminkan rupa bentuk masyarakat di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia sahaja, bukannya cerminan Malaysia sebenarnya. Kedua, PH yang terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah mempunyai sejarah panjang bekerjasama menentang Barisan Nasional BN. Ia bermula dalam Barisan Alternatif 1999 hingga 2004, Pakatan Rakyat 2008 hingga 2015. Berbeza, PN hanya baru saja terbentuk pada akhir bulan Februari 2020 secara badan terjun.
Ketiga, PH mempunyai dasar bersama dan manifesto bersama yang dibukukan secara bertulis dengan nama Buku Harapan. Manakala PN tidak ada dasar bersama, tidak ada manifesto bersama, semuanya seperti skru longgar. Keempat, PH mempunyai status undang-undang yang sah. Ia gabungan politik yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS. PN pula masih bersifat gabungan yang longgar dan tiada status undang-undang yang sah. PH ada logo yang sama yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan yang kelima, PH sudah ada pengalaman menjadi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ini satu perkara yang boleh meyakinkan rakyat apabila sampai PRU 15 nanti. Manakala PN ini tempo lesennya hanya sampai PRU 15 sahaja, tak pasti lagi bagaimana gabungan cecam rebah ini akan menghadapi pilihan raya umum itu nanti. Jadi PH yakinlah kepada diri sendiri, dengar pandangan rakyat dan sokongan akar umbi. Janganlah mendengar guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Hasan Karim ialah anggota Parlimen Pasir Gudang. Artikel ini pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Lain hakim, lain hukuman. Ikut budi bicara masing-masing. Menurut Najib, ketua-ketua hakim sekarang semuanya ditukar dan dilantik masa PH dahulu termasuk ketua hakim negara. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak pernah menjatuhkan hukuman terhadap ibu tunggal Lisa Christina pertama kali dihukum penjara 30 hari kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebaliknya, sebarang hukuman yang dijatuhkan ke atas pesalah adalah dibuat oleh Badan Kehakiman dan bukannya kerajaan. Menjelaskan yang beliau bersimpati dengan hukuman yang dikenakan terhadap ibu tunggal itu. Namun katanya ia bukan isu politik meskipun Pakatan Harapan PH cuba mempolitikkannya. Walaupun saya bersimpati dengan saudari ini, saya nak jelaskan ia bukan isu politik dan orang PH yang cuba membuatkan ini sebagai isu politik patut tahu dua kebenaran ini. Satu, bukan kerajaan PN yang jatuhkan hukuman. Hakim yang jatuhkan hukuman dalam mahkamah. Lain hakim, lain hukuman yang dijatuhkan mengikut budi bicara masing-masing. Dua, kerajaan PN tidak pernah menukar sebarang hakim atau meminda apa-apa undang-undang sejak PH tumbang. Ketua-ketua hakim yang ada sekarang semuanya ditukar dan dilantik masa PH dahulu termasuk ketua hakim negara, tulis Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Semalam Lisa memaklumkan dia sudah bersedia dari segi mental untuk menjalani hukuman penuh kerana percaya undang-undang adalah sama untuk semua orang. Bagaimanapun, apabila dia mula berbual dengan 37 banduan lain di penjara Kajang, Lisa sedar ada sesuatu yang tidak kena. Dalam sel ada 38 orang, termasuk saya dan yang lain semua warga asing. Wanita Indonesia, saya satu-satunya rakyat Malaysia di sana. Mereka dijatuhi hukuman kerana melanggar PKP dan juga kerana tidak ada permit. Tetapi hukuman penjara mereka lebih rendah berbanding saya. Dikenakan hukuman 14 hari. Saya telah dibuli oleh mereka dalam penjara. Hukuman terhadap saya paling tinggi dalam sel. Itu sebabnya mereka tanya, kenapa wanita Malaysia dipenjara 30 hari hanya kerana melanggar PKP? Orang ketawakan saya dalam penjara. Mereka kata saya seorang pembohong, kata Lisa dalam satu sidang media di Pusat Khidmat Anggota Parlimen Batu, P. Prabakaran. Najib berkata hukuman yang dikenakan terhadap ibu tunggal itu bukanlah satu buli dan kerajaan PN tidak seharusnya dipersalahkan. Sebab itu kenapa pula nak salahkan kerajaan PN? Badan Kehakiman yang patut dijelaskan kenapa ada perbezaan dalam hukuman yang dijatuhkan, tulis Najib lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Sila like dan subscribe channel ini. Terima kasih.